pagi semuanya. Caoan, Ping An. Kita bersyukur ya, hari ini, hari Minggu pagi, kita boleh ada di gereja. Kegiatan kita yang pertama kali ya, setelah dari gereja kita banyak lagi kegiatan yang lain ya. Kita mengucap syukur kita boleh ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat. Berkat Tuhan pasti melimpah siang hari ini buat setiap kita. Kita boleh berdiri, kita mau berdoa. 我们一起站起来，我们要祷告。Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, boleh datang ke gereja bertemu teman-teman. Terima kasih Bapa, dan Engkau akan memberkati dengan puji-pujian, dengan firman-Mu Tuhan yang sudah Engkau titipkan kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau naikkan pujian, kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Wo di shen, wo yao jing bai ni, wo de xin深深地爱你，在你宝座前，我要向你恩典，我的心赞美敬拜你，我的神，我要敬拜你，我的心深深地爱你，在你宝座前，我来思想你，我的心赞美敬拜你，你是我心里的满足，你是我唯一的喜乐。Dari awal kembali. 我的神，我要敬拜你，我的心深深地爱你，在你宝座前，我要来思想你，我的心。我心里的满
你宝座前，我思想你恩典，我的神，我要敬拜你。我们要敬拜你主，阿men. Kita mau terus menyembah Dia karena Dia adalah Raja Damai. Yesus 是我们的盼望，我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我靠近耶稣的名。我宣告在我里面有活水涌流满有能力，有耶稣在我里面，我勇敢站立。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力，
我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，活着永有满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有主在我里面，没有其他能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕的神有意。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有击败的神有意。在我里面比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是拥有满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。现在我们用信心来宣告使徒信经。我们先用华语开始。我信上帝，全能的父，是创造天地的主。我信我主耶稣基督，是上帝的独生子，应圣灵感孕，为童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，钉在十字架上，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在圣父的右边，将来必再降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 各位请坐。献上生命给最爱的耶稣，完全顺服，完全降服，因你恩典是我得以侍奉你，你的宣召没有怀疑。献上生命给最爱的耶稣，完全顺服，完全降服，因你恩典是我得以侍奉你，你的宣召没有怀疑。
地跟随你，我的生命献给你，背起十字架跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命，我的心不要忘记你如何为我舍命，耶稣我爱你，喜乐地跟随你，是给我属于你的梦想，爱下你国度如在天上，是给我奔跑不得的力量，如鹰展翅上的翱翔，我的生命献给你，背起十字架跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命，我的心不要忘记你如何为我舍命，耶稣我爱你，喜乐地跟随你。Kita sama-sama berdiri. Ya benar Tuhan, hati kami mau berdoa bagimu Tuhan. 我们要不忘记你的恩典， Kami tidak akan lupa akan anugerah-Mu Tuhan. 在你的十字架前纪念主你丰富的恩惠。 Di hadapan salib-Mu kami akan mengingat akan anugerah-Mu Tuhan. 愿主你的爱不断的来激励我们， Kiranya kasih-Mu terus melingkupi kami, 让我们能够紧紧的来跟随， sehingga kami boleh terus mengikuti Engkau, 让我们的心能够与主你的心相连结， agar hati kami boleh bersama dengan hati Tuhan, 能够体贴主你自己的心意， agar kami boleh menyelami isi hati-Mu Tuhan, 让我们能够爱你更深， agar kami boleh mengasihi Engkau lebih dalam lagi, 也能够侍奉你更加的勤奋， dan juga kami boleh lebih giat melayani Engkau, 让我们忠心的来跟随， sehingga kami boleh setia mengikuti, 直到见主你的面。 sampai kami bertemu dengan Engkau kembali. 我们为今天我们献上感恩， Hari ini kami bersyukur, 让我们再次的这样的聚集来歌颂敬拜你。 kami boleh kembali lagi untuk memuji menyembah Engkau. 愿主呢悦纳我们所献上的， Kiranya Engkau menerima segala apa yang kami sampaikan, 悦纳凡用心灵诚实所献上的敬拜。 menerima apa yang kami persembahkan dari hati terdalam kami. 奉靠耶稣基督宝贵的名求， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. “各位亲爱的弟兄姐妹平安。 Shalom saudara-saudari yang kekasih. 太久没来了哈， Sudah terlalu lama saya tidak datang. 一些程序都忘记了。 Sudah hampir lupa. 我们非常感谢主，让我们能够再次的这样的来聚集。
Pak, puji Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini. 就让我们去感恩啊，能够这样的聚集，其实是神丰富的恩典。 Sebenarnya persekutuan ini merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. 所以其实去年有同工就问我，去年下半年牧师你敢不敢来？ Ada teman yang bertanya kepada saya, tahun lalu apakah Pak Pendeta engkau berani datang ke Indonesia? 应该还记得去年大概去年下半年这样， Tahun lalu pertengahan tahun kira-kira seperti itu. 我们被关了3年。 Kita sudah di lockdown 3 tahun. 我说对不起，我还是不敢，怕怕的。 Saya katakan mohon maaf saya masih takut tidak berani datang. 但是今年我们就凭着信心说，好吧，今年就来了， Tapi tahun ini dengan iman kita datang. 让我们能够这样的再次的来聚集、来歌颂、来敬拜我们的主、我们的神。 Agar kita boleh bersama-sama untuk menyembah memuji Tuhan kita. 也非常感恩能够再次的跟大家来分享上帝的话。 Bersyukur sekali dapat di tempat ini sharing tentang firman Tuhan. 今天跟大家分享一个很熟悉的经文， Hari ini kita akan sharing tentang satu tema yang sangat sudah tidak asing lagi, 有关10个童女的比喻。 yaitu perumpamaan tentang 10 gadis. 如果我们仔细读这段经文的话， Kalau kita terus membaca Alkitab ini, 其实很多的一些细节我们不大明白。 banyak sekali isinya yang kita tidak mengerti. 为什么要去迎接新郎呢？ Mengapa kita harus menyambut mempelai laki-laki? 新郎为什么会迟啊？ Mengapa mempelai lakinya bisa terlambat? 更不理解的，为什么点火把？ Lebih tidak mengerti lagi kenapa harus menyalakan pelita. 确实是这2000年又在巴勒斯坦犹太人文化的一个婚姻习俗来的。 Lebih lagi setelah 2000 tahun di dalam Timur Tengah ya. Di kebudayaan orang Yahudi, 所以很多细节我们不大明白。 banyak sekali yang kita tidak mengerti. 我也忘记了到底我们印尼的婚礼是怎么举行的哈。 Saya juga sudah lupa bagaimana prosesi dari pernikahan kita bagaimana dilakukan. 我不知道你们有没有听过新加坡的婚礼？ Apakah pernah dengar tentang prosesi pernikahan di Singapura? 这个年轻人，这个新郎呢，就跟他的伙伴呢，一大早呢要去接新娘， Mempelai Simbang. laki-laki 跟 bersama 他的伙伴。 dengan teman-teman dia bersama-sama untuk menyambut mempelai perempuan. 去到这个女方家的时候呢，女方又不让他进门哦， Ketika sampai ke rumah pihak perempuan, mereka tidak kasih masuk dulu. 要叫这个新郎跟他伙伴好像做一些古里古怪的东西， Jadi si mempelai laki-laki dikerjain dulu. 要青蛙跳啦， Suruh dia melompat seperti katak 要伏地挺身啦， atau seperti seperti capung. 好像又要不要把辣椒啦、酱油啦、果酱啦掺在一起叫他们吃啊。 Lalu dikasih kecap macam-macam dengan sambal, disuruh kasih makan dulu. 我想这样你吃下去还怎么结婚呢？ Saya pikir kalau dikerjain begini bagaimana nanti menikah. 我不知道你们听起来会不会很奇怪？ Tapi kalau kita dengar rasanya aneh sekali. 我就跟我的儿子说呢，你以后你结婚了千万不要这样。 Lalu saya berkata kepada anak saya, nanti kalau kamu kawin jangan seperti itu. 但问题是呢，你不这样的话呢，叫做结婚吗？有没有 Lalu kalau engkau tidak seperti itu, apakah itu namanya menikah? 所以很多一些不同地方不同的习俗。 Jadi di berbagai tempat yang berbeda mempunyai satu kebiasaan yang berbeda. 我们读这段经文的时候呢，也感同身受。 Demikian juga kita baca ayat Alkitab ini, kita merasakan hal yang sama. 很多地方我们不大了解， Banyak hal yang kita tidak mengerti. 所以呢，我们就只能按照耶稣所说的，我们去试试看，到底耶稣要讲什么。 Sehingga kita hanya bisa mengandalkan apa yang Yesus katakan, kita mencoba untuk mengerti. 如果我们观察这个比喻的话， Kalau kita melihat perumpamaan ini, 有几方面的是共同点。 ada beberapa faktor yang ada kesamaan. 第一个呢，我们看到说呢，这10个童女呢，都是一起被选上的。 Yang pertama adalah mereka 10 gadis ini sama-sama terpilih. 他们都是一起被选上。 Mereka semua bersama-sama terpilih. 我相信他们的高度可能都一样。 Mungkin tinggi badannya juga hampir sama. 你不可能选一个很高，一个很矮的哈，就 Tidak 很不相 mungkin 配了。 satu yang tinggi, satu yang pendek. 并且我相信他们穿的衣服都一样， Saya juga percaya pakaian mereka pakai juga sama. 所以他们是一起被选上的。 Jadi mereka semua sama-sama dipilih. 第二呢，他们是同一样的团体， Mereka dari kelompok yang sama. 是一起出发的。 Mereka berangkat sama-sama. 不会说这5个是从这边出发，另外5个从另外一个地方出发。 Tidak akan mereka 5 ini berangkat dari tempat ini, kemudian 5 yang lain berangkat dari tempat lain. 他们是一起出发的。 Mereka sama-sama berangkat. 然后我们看到呢，他们都一样的，一起都睡着了。
Dan di sini juga diceritakan mereka sama, semua tertidur. 啊，不是5个睡5个没有睡， Bukan karena 5 tertidur, 5 tidak. 全部都睡着了。 Mereka semua tertidur. 最后我们看到说呢，当有人喊新郎来了，新郎来了， Lalu terdengar teriakan, mempelai lelaki sudah datang. 然后呢，全部呢都醒过来了。 Lalu mereka bersama-sama terbangun. 所以我们看到说，这10个童女呢是公平的。 Jadi ke-10 gadis ini adalah adil. 另一方面呢，我们要非常的留意， Di sisi lain yang harus kita perhatikan, 很多东西呢，表面呢是看不出来的。 banyak hal yang tidak kelihatan dari tampak luarnya. 初步的时候呢，他们全部都一模一样， Pada awalnya mereka semua sama. 但是呢，比喻很快呢就把他们分成5个是聪明的，5个是愚拙的。 Tetapi perumpamaan dengan cepat sudah membedakan antara 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. 啊，这个55呢，我想也没有特别的意思。 Dan 5 dan 5 ini tidak ada arti yang spesial. 那不是说一半会得救，一半不得救，哈，不是这样。 Bukan karena yang 5 ini diselamatkan, 5 tidak diselamatkan. Bukan begitu artinya. 55只让我们看到说呢，以后呢会分成2组人， Artinya adalah nanti kelak akan dibagi menjadi 2 kelompok. 一个是得救，一个是不得救。 Sekelompok ini yang diselamatkan, satu lagi tidak mendapatkan keselamatan. 真正将童女分成愚拙还是聪明的呢？ Yang benar-benar membedakan gadis yang pintar dan gadis yang bijaksana. 真正把他们显露出来的呢？ Yang sungguh-sungguh memilih mereka 是因为新郎延迟。 karena mempelai laki-lakinya terlambat. 所以如果新郎没有延迟的话呢，他们没什么问题。 Kalau mempelai laki-lakinya tidak datang terlambat, maka tidak ada masalah yang terjadi. 之所以会分成5个聪明、5个愚拙呢，是因为新郎延迟。 Mereka dapat dipisahkan karena mempelai laki-lakinya itu terlambat datang. 这一延迟呢，就彰显出呢表面看不出来的，但其实他们是不一样的。 Keterlambatan ini menunjukkan apa yang tidak kelihatan dari luar sehingga mengetahui bahwa mereka itu berbeda. 所以这个5个愚拙的呢，并不是没有油，不是， Kelima yang bodoh, gadis yang bodoh ini bukan tidak membawa minyak. 他们有油， Mereka ada minyak. 只是因为新郎延迟了，所以他们的油就变成不够。 Tapi karena mempelai laki-lakinya datang terlambat sehingga minyak mereka menjadi tidak cukup. 所以我们观察了这几方面，我们就明白， Kalau kita sudah teliti beberapa faktor ini, maka kita akan mengerti 其实新郎会延迟呢，其实是司空见惯的。 sebenarnya kalau mempelai laki-laki itu bisa terlambat itu adalah faktor waktu. 司空见惯，这常见的。 Itu sudah lumrah, hal yang lumrah. 所以既然是大家都知道的， Meskipun semua sudah tahu, 好，你的延迟呢是大家都知道的， terlambat itu semua orang sudah tahu. 那为什么这5个不预备？ Mengapa kelima gadis ini tidak mempersiapkan? 其实这个彰显出了人的心， Ini menunjukkan hati manusia 不太在意的心， hati yang tidak mau peduli, 以为没有什么事情的心。 menganggap semua itu tidak ada apa-apa. 虽然明明知道了，但却不留意，不去预备。 Sebenarnya sudah tahu, tapi justru mereka tidak peduli. 所以很多时候我们也是这样， Sama halnya dengan kita. 很多东西我们明明知道了， Seringkali kita sudah jelas-jelas tahu. 但我们常常说呢，不见棺材不掉泪啊，有没有？ Kata orang tidak melihat peti mati tidak mencucurkan air mata. 像我也是一样。 Sama ada halnya dengan 今天 saya. 听到几个弟兄去做 bypass 啊， Hari ini saya mendengar ada saudara yang pergi bypass jantung. 其实我也知道我的胆固醇是 borderline， Saya juga tahu bahwa kolesterol saya sudah di batas ambang batasnya. 但是我还好好的啊， Tapi saya masih sehat-sehat, 没什么感觉啊， tidak ada rasa apa-apa. 所以就照吃啊， Jadi makan terus, 特别是这2天哈， khususnya 2 hari ini. 我刚刚说我明天要去做这个身体检查，明天 Besok akan check up, medical check up dulu. 今天又这2天又吃了这么多 Hari ini makan begitu banyak, 明天一定是糟糕了哈。 besok pasti rapornya jelek. 所以有时候我们会觉得没什么， Kadang-kadang kita merasa tidak ada apa-apa. 有时候明明知道了，但就是不在意。 Padahal kita sudah tahu tapi tidak peduli.
除非到最后一个关卡了，最后1分钟了，才那边紧张。 Sampai kepada detik-detik terakhir baru kita kacau balau. 我们常常都有这样的一个心态。 Seringkali kita mempunyai sikap hati seperti ini. 那耶稣讲这个比喻呢，他没有说明到底灯油是指什么。 Yesus tidak menjelaskan perumpamaan ini apa artinya tentang minyak ini. 但如果我们从马太福音24、25章来看的话， Tapi kalau kita lihat di Matius 24 dan 25, 啊，耶稣是一系列的讲有关末后他再来的事情。 Yesus menceritakan secara bertahap bahkan sampai pada saat dia akan datang kembali. 呀，所以如果第一个我们看到这个有关这个忠心智慧的仆人的比喻的话， Dan kita lihat itu ada perumpamaan tentang hamba yang setia. 他要带出来重点是责任感。 Dia akan yang akan disampaikan adalah rasa tanggung jawab, akuntabilitasnya. 啊，等候耶稣再来，我们有责任感。 Tunggu sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita ada tanggung jawabnya. 那10个童女的比喻，它重点是呢，预备好。 Fokus daripada perumpamaan 10 gadis ini adalah persiapan. 接下来有关这个按柴受托的比喻 Ada lagi perumpamaan tentang talenta. 啊，是有关赚取力。 Itu berhubungan dengan produktivitas. 最后有提到这个分山羊、绵羊的比喻， Lalu ada lagi perumpamaan tentang perbedaan antara kambing dan domba. 它带出的是最后的一个的问责审判。 Yang akan disampaikan di sana adalah pertanggungjawaban. 所以耶稣用了很多不同的比喻来说出他再来的这个的预备等 Jadi 候。 Tuhan membawa begitu banyak perumpamaan untuk menyampaikan bahwa kelak dia datang kembali itu ada pertanggungjawaban. 那么今天我们要看的是这个10个童女的比喻。 Hari ini kita mau lihat perumpamaan tentang 10 gadis ini. 这个灯油它代表的是一个的预备， Minyak pelita ini melambangkan persiapan. 所以愚拙的跟聪明的他们的分别在哪里呢？ Yang gadis yang bodoh dan yang bijaksana itu perbedaannya ada di mana? 那聪明的他们尽所能的去预备， Yang bijaksana mereka sekuat kemampuan dia untuk mempersiapkan. 去预备好能够迎接主的再来。 Mereka mempersiapkan akan kedatangan Yesus kembali. 那下面这个学者他提的这句话， Di sini dijelaskan tentang satu perkataan ini. 他说不需要完备，但必须做好准备。 Tidak perlu komplit atau lengkap, tapi harus bersiap-siap. 我们怎么预备都预备不完的。 Kalau kita bagaimanapun kita cara mempersiapkan, tetap tidak akan habis, tidak akan selesai dipersiapkan. 所以重点呢不是要完备， Intinya adalah bukan harus komplit, 重点乃是要做好准备。 tapi fokusnya adalah kita harus bersiap-siap. 所以预备好了呢，即便你睡着了呢也无妨， Kalau kita sudah mempersiapkan, meskipun kita tertidur itu tidak masalah. 因为你预备好了呢，随时就可以迎接耶稣的再来。 Karena kalau kita sudah mempersiapkan, setiap saat kita bisa menyambut kedatangan Yesus. 那问题来了， Masalah datang, 你没有预备好，你又睡着了， Anda tidak mempersiapkan dengan baik, lalu Anda tertidur. 那么到了最后呢，新郎来的时候呢，就来不及了。 Sampai ketika mempelai laki-laki datang, kita sudah terlambat. 所以有关这个的预备呢，有几个特点。 Tentang persiapan ini ada beberapa karakter. 第一个呢，它是非临时性的， Dia pertama adalah sifatnya tidak mendadak. 所以不管这个预备是指什么， Tidak peduli persiapan itu menunjuk kepada apa. 它肯定不是最后1分钟我们可以做到的。 Yang pasti adalah dia tidak mungkin adalah kita dapat menyelesaikannya pada detik-detik terakhir. 啊，不是最后1分钟你能够去做的。 Jadi bukan hal yang pada saat-saat detik terakhir dapat diselesaikan. 所以这5个愚拙的童女出门前的没有预备好， Sehingga kelima gadis bodoh ini ketika dia mau berangkat dia tidak mempersiapkan dengan baik. 他们等啊的时候呢，又睡着了，没有把握时间去买油。 Pada saat mereka menunggu ternyata tertidur dan dia tidak mempersiapkan untuk membeli minyak. 到了新郎来的时候呢，一切就来不及了。 Ketika mempelai laki datang, segalanya sudah terlambat. 所以不是最后1分钟所能够做到的。 Jadi bukan detik-detik terakhir dapat diselesaikan. 第二呢是不可分享的。 Yang kedua adalah tidak dapat berbagi. 这5个愚拙的以为他们很聪明， Kelima gadis bodoh ini kirain mereka pintar.
哎，你们这么多油，就 share 嘛哈，一半一半的话，大家都有油了。 Lalu dia minta, kalian masih ada sisa banyak begitu minyak begitu banyak, mari kita minta Allah bagi setengah-setengah. 但来不及了。 Tapi sudah tidak keburu. 在这样的一个处境里面， Di dalam kondisi seperti ini, 对不起，不是谈爱心分享的时候。 mohon maaf, ini bukan saatnya untuk berbagi kasih. 平时我们要彼此的分享，彼此的鼓励。 Saat biasa kita bisa saling berbagi, saling menasehati. 我们要牺牲，我们要去付出。 Kita mau membayar harga, kita mau berkorban. 但这个时候呢，不是谈爱心的时候。 Tetapi pada saat ini bukan bicara tentang berbagi kasih. 到了最后，你怎么去抖拢都没有用了。 Pada saat terakhir engkau mau minta tolong-tolong pun tidak ada artinya. 最后呢，是在关门之前。 Terakhir adalah pada saat pintu ditutup. 那这是这个比喻的颠覆性。 Ini adalah satu kebalikan daripada perumpamaan ini. 啊，当耶稣讲比喻的时候呢，你注意，他最后呢有一个颠覆性。 Kita lihat ketika Yesus mengungkapkan satu perumpamaan, terakhir itu ada satu kebalikannya itu, ada tolak belakangnya. 所以我们都知道说呢，一般上呢，婚宴呢是不关门的。 Pada umumnya kalau ada resepsi pernikahan tidak akan tutup pintu. 那这个时候他们的婚宴可以是举行大概1个礼拜的。 Mereka merayakan satu pernikahan itu kira-kira 1 minggu lamanya. 啊，所以你记得那个迦拿婚宴有没有？ Apakah saudara ingat tentang pernikahan di Kana? 啊，怎么可能喝到酒没有了呢？ Bagaimana bisa minum sampai anggurnya kehabisan? 啊，你喝了7天，当然是喝完的啦。 Tentu saja kalau sudah pesta 7 hari pasti akan 啊， habis. 如果预备不够的话， Kalau persiapannya tidak cukup. 啊，所以呢，婚宴呢通常它是不关门的。 Jadi pada umumnya pernikahan itu tidak pernah tutup pintu. 但是呢，在这个比喻当中呢，就让我们看到一个的颠覆性。 Tapi di dalam perumpamaan ini ada menunjukkan kepada kita satu hal yang bertolak belakang. 因为这5个愚拙的没有预备好自己的本分， Karena kelima gadis bodoh ini tidak mempersiapkan tugas mereka masing-masing. 所以迟了就进不来了。 Karena terlambat maka mereka tidak bisa masuk lagi. 我听说有些教会是这样的， Saya dengar ada gereja yang seperti itu. 啊，迟了呢门就关了， Begitu terlambat pintu ditutup, 啊，你就进不来了。 maka Anda tidak bisa masuk lagi. 这个进不来可能还好，你下礼拜还可以再来。 Kalau di gereja masih mending, kalau hari ini minggu ini tidak bisa masuk, minggu depan masih bisa lagi masuk. 但耶稣再来的时候，你进不来的话呢，已经来不及了。 Tapi kalau tunggu Yesus datang kembali, kalau Anda tidak terlambat masuk, maka engkau tidak akan bisa masuk lagi. 让我们记得洪水的时候就是这样， Ketika kita lihat tentang air bah, sama halnya seperti ini. 当神把门关上之后， Ketika Tuhan menutup pintunya, 外面你怎么喊救命都来不及了。 bagaimana engkau berteriak tolong di luar, itu tidak bisa lagi. 预备有时，审判也有时。 Persiapan itu ada waktu, penghakiman juga ada waktu. 我想我们人生经历当中都有经历过， Saya pikir di dalam kehidupan, pengalaman hidup pribadi kita juga pernah mengalami hal itu. 所谓没有预备好的这种的经验。 Jadi ada pengalaman tidak mempersiapkan dengan baik. 当我跟我孩子还是印尼护照的时候， Ketika saya dan anak saya saat itu masih memegang paspor Indonesia, 因为我太太是台湾人， karena istri saya adalah orang Taiwan. 所以每次我们回台湾的时候呢，印尼护照都需要申请签证。 Jadi setiap kali mau pulang ke Taiwan, yang memegang paspor Indonesia perlu memohon visa. 过去几年都习惯就申请就回去。 Beberapa tahun yang lalu setelah biasa pasti saya minta visa untuk kembali ke sana. 当然有一年呢， Tapi ada 1 tahun, 明天要飞了， besok sudah mau terbang, 突然间想起没有申请签证， tiba-tiba baru ingat rupanya belum memohon visa. 哇，那时候就紧张的要命， Saat itu saya udah 紧 tidak 张的 tahu 要命啊， Nah, 紧张啊，然后又很恨自己哈。 lalu saya sangat marah kepada diri sendiri. 啊，平时都记得，为什么这次就是不记得？ Biasanya saya ingat kenapa sekali ini saya lupa, 很后悔， sangat menyesal. 为什么不早点看？ Mengapa saya tidak dari awal saya periksa? 啊，结果如何我就不告诉你们了哈。 Akhirnya saya tidak kasih tahu lagi. 啊，最后还是飞成功了。 Akhirnya saya tetap terbang. 呀，所以让我体会到说，人生当中呢，有一些没有预备好呢，还可以弥补。 Di dalam kehidupan manusia kalau sesuatu yang tidak kita persiapkan kembali, itu masih bisa kita kembali lagi mengulangnya.
我想我们也经历过，有一些呢真的是来不及了，你只能后悔一辈子。 Ada hal-hal tentu yang memang sudah terlambat tidak dapat dikembalikan lagi. 但是后悔一辈子的，毕竟只是一辈子。 Kalau sudah menyesal seumur hidup itu ditujukan adalah urusan seumur hidup itu. 但是神国的事情没有预备好的话呢，它是永远的后悔。 Tapi hal kerajaan surga kalau kita tidak mempersiapkan diri itu adalah penyesalan seumur hidup. 那么这个比喻到底怎么样叫做预备好？ Di dalam perumpamaan ini sebenarnya apa yang dikatakan sebagai bersiap-siap? 那么我观察了教会普遍上的一种的状态。 Saya meneliti urusan hal-hal gereja yang lumrah. 我想有几方面啊，我们可以彼此的提醒跟勉励。 Ada beberapa hal yang kita bisa saling mengingatkan dan saling memaklumi. 第一呢是救恩的确据， Yang pertama adalah jaminan akan keselamatan. 这个对当时听到耶稣比喻的这些犹太人呢更是如此。 Sama halnya seperti orang Yahudi yang ketika itu mendengarkan tentang firman Tuhan ini. 所以这些犹太人他们一辈子都在侍奉神，都在敬拜神。 Orang Yahudi ini seumur hidupnya mereka melayani Tuhan, beribadah kepada 他 Tuhan. 们以为他们肯定是预备好了， Mereka menganggap bahwa mereka sudah persiapkan dengan baik. 他们也可能以为神国一降临了，他们就有份参与神的国度。 Mereka anggap begitu kerajaan surga itu datang, mereka mempunyai bagian dalam hal itu. 但他们却不愿意来到耶稣的面前得到生命。 Tetapi mereka tidak mau datang ke hadapan Yesus untuk mendapatkan hidup ini. 他们以为预备好了，其实他们还没有预备好。 Mereka menganggap mereka sudah mempersiapkan dengan baik, sebenarnya mereka tidak mempersiapkan. 那么对我们基督徒来讲更是如此。 Terhadap kita orang Kristen sama halnya juga seperti itu. 最重要的预备是有没有真心接受耶稣基督成为我们的救主。 Persiapan yang baik adalah apakah engkau benar-benar menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat engkau? 什么叫做信耶稣？ Apa itu percaya kepada Yesus? 是知道并承认自己是罪人， Itu adalah mengetahui dan mengakui dirimu adalah orang berdosa. 并且愿意接受耶稣基督十字架的赦罪之恩。 Dan juga mau menerima penyelamatan dari anugerah penyelamatan daripada salib Kristus. 一生以耶稣基督为生命的主。 Seumur hidup mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita. 这位学者说了这样的一句话， Ahli ini mengatakan satu perkataan. 他说，在末后的时候，你在什么家庭，你和谁结婚，或者你的父母信仰是什么都不重要，因为你的生命是独立的个体。 Di sini dikatakan, ketika pada akhir zaman engkau berada di dalam keluarga apapun dan apapun agamamu ya, 或者跟谁结婚， dengan siapa engkau menikah dan siapa orang tuamu itu semua tidak penting karena hidupmu adalah individu yang mandiri. 所以他说呢，不要对自己说呢，我出生在一个基督教家庭；不要对自己说呢，我曾经去过教堂，因为你的生命是独立的个体。 Jangan berkata kepada dirimu, saya adalah lahir dari keluarga Kristen. Saya pernah pergi ke gereja karena hidupmu adalah individu yang mandiri. 最后他说，问题是你相信耶稣吗？你的生活是否反映出信心的生活？ Masalahnya adalah apakah engkau percaya Yesus, apakah hidupmu mencerminkan hidup yang beriman? 换句话说呢，并不是因为我们生长在基督教家庭呢，就使我们自动成为基督徒。不， Dengan kata lain, bukan karena engkau lahir di keluarga Kristen secara otomatis engkau menjadi pengikut Kristus. 啊，这我很清楚知道。 Saya dengan jelas mengetahui hal ini. 我是在基督教家庭长大的， Saya tumbuh besar di keluarga Kristen. 过去就像跟， Dulu saya hanya ikut saja. 有时候跟了就习惯了。 Lalu semakin ikut jadi terbiasa. 啊，礼拜天不去教堂，浑身不舒服了。 Hari Minggu tidak ke gereja rasanya tidak nyaman. 但真的是因为相信耶稣基督吗？ Apakah ini karena kita percaya kepada Yesus? 不一定。 Belum tentu. 这个学者也告诉我们说呢，不是因为你的配偶，不是因为你跟你的配偶或跟你的家人来教会，就使你自动成为基督徒。 Dikatakan bukan karena engkau bersama dengan pasanganmu, bukan engkau bersama dengan keluargamu pergi ke gereja, otomatis menjadikan engkau pengikut Kristus. 我想更不是，即便你自己主动来教会，也不会因为这样自动成为基督徒。
Lebih lagi, bukan karena engkau sendiri mau datang ke gereja, otomatis menjadikan engkau pengikut Kristus. 因为成为基督徒不是参与一个聚会而已， Karena menjadi pengikut Kristus bukan karena engkau terlibat di dalam persekutuan. 成为基督徒是领受神的救恩， Menjadi pengikut Kristus adalah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. 知道自己是与神隔绝的罪人。 Menyadari dirimu adalah orang berdosa yang terpisah dari Tuhan. 耶稣为我们的罪死在十字架上， Yesus mati di atas kayu dengan dosa-dosa kita. 除去了我们与神之间的隔阂的罪， Menghapuskan dosa yang terpisah antara kita dengan Tuhan. 使我们重新与神和好， Sehingga kita boleh kembali berdamai dengan Tuhan. 有了新的生命，有了圣灵的同在， Mempunyai hidup yang baru dan juga ada penyertaan Roh Kudus. 引导我们一生过着信心的生活。 Menuntun kita hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan iman. 这是救恩。 Itulah anugerah keselamatan. 我们在救恩的确据上，我们预备好了吗？ Di dalam jaminan keselamatan ini, apakah kita sudah mempersiapkan diri? 我们刚刚提到这个比喻，一开始表面是看不出来的， Kita dari awal perumpamaan ini secara luar tidak kelihatan apa-apa. 好像大家都在这边， Kelihatannya kita semua ada di tempat ini. 你甚至可能也都读经祷告， Mungkin engkau tidak mendengarkan 有 doa. 甚至你有读经祷告， Mungkin Anda ada membaca Alkitab dan juga berdoa. 但如果不是因为真心接受耶稣基督成为个人生命的主， Tapi kalau bukan karena engkau pribadi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, 我们在救恩的确据上还没预备好。 maka keselamatanmu pasti belum dipersiapkan dengan baik. 第二呢是与主的关系， Yang kedua adalah hubungan dengan Tuhan. 我们看到这个比喻当中，只有5个的童女那边不断的敲门， Kita lihat kelima gadis bodoh ini terus menggedor pintu. 主啊主啊，给我们开门。 Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami. 但主怎么说呢？ Bagaimana jawaban 好 Yesus? 像很绝啊！ Sepertinya ketus sekali. 我实在告诉你们，我不认识你们。 Sesungguhnya aku berkata kepada kalian, aku tidak mengenal kalian. 你说这个主人难道真的不认识这个童女是谁吗？ Menurut Anda, apakah benar Tuhan ini tidak mengenal kelima gadis ini? 主人肯定知道这5个童女是谁， Pasti tuannya itu tahu siapa kelima gadis ini. 但为什么他会说呢？我从来不认识你们呢？ Lalu mengapa dia bisa mengatakan, aku sama sekali tidak mengenal kalian? 因为认识不只是知道你是谁， Tapi karena mengenal bukan hanya untuk sekedar tahu siapa diri Anda. 认识呢是一个关系的字眼来的。 Mengenal itu ada satu hubungan. 这5个童女呢，她们疏于职守，她们侮辱了这个新郎跟新娘。 Kelima gadis ini karena mereka lalai dalam tugasnya sehingga mempermalukan mempelai laki dan mempelai perempuan. 所以这个新郎新娘呢，就把他们排除在外，把他们当作是陌生人这样。 Sehingga kedua mempelai ini memisahkan mereka seperti orang asing. 这叫做我不认识你们， Sehingga dikatakan, aku tidak mengenal kalian. 不是说我不知道你们， Bukan artinya adalah saya tidak tahu kalian. 而是关系上已经被切断了。 Tapi di dalam hal ini, hubungan sudah diputus. 这让我们想起马太福音第7章的这个 Ini 经文。 membuat kita ingat tentang kitab Matius yang pasal 7. 耶稣说：“不是每一个称呼我主啊主啊的人都能进天国，唯有遵行我天父旨意的人才能进去。” Yesus berkata, bukan barang siapa yang berseru-seru atas Tuhan Tuhan yang dapat masuk kerajaan surga, tetapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku itu yang dapat masuk ke kerajaan surga. 所以，如果只是称呼主啊主啊，这不是关系。 Kalau engkau hanya berteriak Tuhan Tuhan Tuhan, ini bukan satu hubungan. 唯有当我们遵行天父的旨意的时候，这才是跟父神有美好的关系。 Hanya ketika kita mentaati perintah Tuhan sehingga kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan. 下面这句话继续说了，在那日呢，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多的异能吗？我要向他们宣告，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，给我走开。” Di sini dikatakan banyak orang yang berteriak kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan banyak mukjizat bagi engkau? Tapi saya mau berkata kepada mereka, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. 怎么可能说一个已经奉主的名传道的人，
主说我不认识你。 Bagaimana mungkin ada orang yang sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi Tuhan mengatakan saya tidak mengenal engkau. 更是我已经奉主的名赶鬼行异能的，这个还不认识主的人吗？ Lebih lagi saya yang sudah mengusir setan atas nama Tuhan dan juga melakukan banyak mukjizat atas nama Tuhan. 显然的，这些人只是在表面上这样做， Sebenarnya orang itu hanya secara lahiriah melakukan hal ini. 不是因为真正在内心的去侍奉神。 Mereka tidak di dalam hati, terdalam mereka melayani Tuhan. 到最后，这些能力来源呢，可以是来自魔鬼， Bisa saja kekuatan yang mereka dapatkan itu bisa saja daripada setan. 很多时候是为了建立自己的国度， Seringkali mereka hanya untuk membangun kerajaan mereka sendiri. 为了得到掌声，为了得到名声，为了得到财富。 Demi untuk mendapatkan satu pujian, reputasi dan juga harta. 所以前阵子有人说，特别在新加坡有人说，你要有钱吗？你去当牧师去。 Di Singapura ada yang mengatakan begini, engkau mau kaya? Kalau mau kaya jadi pendeta. 就是建立自己的国度。 Itu adalah membangun kerajaan sendiri. 你说我在奉主的名传道、医病赶鬼，到时候神说没有用。 Engkau katakan engkau mengusir setan dan membuat mujizat dalam nama Tuhan Yesus, tapi Tuhan akhirnya berkata, saya tidak mengenal engkau. 重点是在于心里，因为得蒙救赎而愿意遵行神的旨意，爱神爱人。 Intinya adalah kita taat 遵 kepada 行 firman 神的旨 Tuhan, 意，爱神爱 melakukan 人。 kehendak Tuhan dan juga kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. 很多时候服侍神跟服侍自己呢，只是一线之差。 Kadangkala seringkali ya kita melayani Tuhan dan melayani diri sendiri itu hanya sebatas satu garis. 所以我们要常常检视自己。 Kita harus terus mengingatkan diri sendiri. 通常最容易检视自己的是，当发生冲突的时候， Gampang sekali kita karena melakukan introspeksi ketika terjadi satu konflik, 当你面对困难的时候， ketika kita berhadapan dengan kesulitan. 那个时候你对神对人的态度是怎么样的， Saat itu bagaimana sikapmu terhadap Tuhan dan terhadap sesama. 就能够显示出我们是不是真心相信跟随耶稣。 Itu sih bisa dilihat apakah kita serius sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan mengasihi Tuhan dan sesama. 第三，我要分享的是拖延心态。 Ketiga adalah kita mau bicarakan tentang mental suka menunda-nunda, Justru mental penundaan. 有空再说， Yaitu seringkali kita mengatakan nanti baru kalau ada waktu baru kita ngomong lagi. 我们都习惯拖延， Kita seringkali suka menunda-nunda 等到最后一分钟再去做。 sampai detik-detik terakhir baru kita lakukan. 很多时候到最后一分钟就做不好了， Seringkali pada saat detik terakhir kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik. 可能更是来不及了。 Lebih lagi karena sudah terlambat. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang kasih, 很多时候在属灵的追求上，坦白说，我们 seringkali di dalam hal kerohanian 坦白说，我们都知道我们应该做什么， kita seringkali kita sudah tahu kita harus berbuat apa. 我们也知道自己在哪一些层面比较缺乏， Kita juga tahu kita pribadi itu kekurangannya di bidang apa. 我们都知道的。 Kita tahu semua. 但是我们就是往往懒惰， Tapi kita karena malas, 可能就是因为忙碌，于是呢一拖再拖。 mungkin karena sibuk sehingga kita menunda lagi. 这是我们的本性是这样 Ini adalah sifat dari karakter kita. 啊。今天有一个弟兄啊，就很坦诚，他说：“牧师，你胖了。 Hari ini ada seorang saudara yang dengan terus terang katakan kepada saya, Pak Pendeta engkau sudah gemuk. 啊，我承认， Saya ngakui. 但是就看到就是这种的心态， Tapi kita lihat sikap hati demikian. 明明知道自己要去运动， Sudah tahu kita butuh untuk olahraga. 明明知道自己要少吃一点， Sudah tahu kita harus mengurangi makan. 但就是明天再说， Tapi besoklah urusan besok itu. 下次再说。 Nanti lain kalilah kita lakukan. 甚至有人说：“你要减肥啊，以后回天上再减肥好了。 Sampai ada orang yang mengatakan demikian. Engkau mau diet? Nanti sampai di kerajaan surga, di surga baru diet. ”我们一拖再拖， Kita terus menunda. 我们在属灵的事情上常常也是这样。 Di dalam hal kerohanian juga seperti itu.
我相信圣灵常常在内心提醒我们要多读经，要多祷告。 Saya percaya Roh Kudus selalu menegur kita, mengingatkan kita dalam hati harus sering berdoa, membaca Alkitab. 有没有？有没有？ Apakah ada? Ada? 如果没有的话呢，希望今天就开始有了哈。 Kalau tidak ada, saya harap mulai hari ini Roh Kudus akan terus mengingatkan Anda. 但我们就是一拖再拖。 Tapi kita suka tunda dan menunda. 我相信圣灵不断提醒我们，不要看太多那些连续剧， Saya percaya Roh Kudus terus mengingat kita jangan terus menonton film serial, 不要玩太多电脑游戏， jangan terus main game, 不要浏览太多社交媒体。 jangan terus surfing internet. 感谢主，今天我的手机提醒我，我上个礼拜的浏览这个的手机呢，已经下降10%了。 Saya puji Tuhan karena di HP saya lihat sudah mengingatkan saya selama seminggu ini saya memakai handphone ini sudah turun. 刚刚可能发现好像只有 iPhone 会提醒你。 Tadi baru tahu bahwa kalau di HP iPhone itu ada satu layar yang mengingatkan kita berapa lama kita melihat handphonenya. 哎，我上个礼拜有下降了。 Saya minggu yang lalu turun. 我相信圣灵不断的提醒我们， Saya percaya Roh Kudus terus mengingatkan kita. 但是呢，我们就是一拖再拖， Tapi kita suka untuk menunda. 再看一点， Tambah nonton sedikit lagi, 再玩一下， main lagi sedikit, 再浏览一些。 surfing lagi. 我今天很累了，就宠一宠自己。 Kita hari ini sudah capek, kita menghibur diri. 很奇怪，为什么我今天很累了，我宠一宠自己，多祷告啊？不会这样。 Kenapa? Yang herannya, kenapa kita tidak bisa menghibur diri dengan hari ini saya sudah terlalu capek, saya lebih banyak berdoa. 你都知道，你越看是越累的， Engkau sudah tahu bahwa semakin engkau nonton semakin capek. 但我们就是一拖再拖。 Tapi kita terus menunda. 我相信不会有一个人会决心不去读经、不祷告，不会的。 Saya percaya tidak ada seorang pun yang niatnya itu tidak mau berdoa dan juga tidak mau membaca Alkitab. 但是呢，每一次的总是有借口，下次再说，下次再说。 Tetapi setiap kali selalu ada alasan nantilah gitu. 我相信我们也没有任何一个人认为看很多呢，看太多呢是好的事情。 Saya juga percaya pasti dari kita semua tahu bahwa bukan hal yang baik kalau kita terus nonton. 我们都不认为玩太多呢是好的事情， Kita juga beranggapan kalau main game terlalu banyak itu adalah tidak baik. 但我们都是就是一拖再拖，一拖再拖。 Tapi kita terus menunda dan melakukannya terus. 那亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang 我 kasih, 并不是说你多读经祷告呢，耶稣来了你就预备好，我不是这个意思。 saya bukan berkata bahwa engkau baca Alkitab dan juga banyak berdoa maka Yesus datang engkau sudah mempersiapkan dengan 我也 baik. 并不是说你少看少玩的，耶稣来的话呢你就预备好。 Saya juga tidak mengatakan bahwa engkau sedikit menonton juga sedikit main game maka waktu Yesus datang engkau sudah mempersiapkan dengan baik. 我的意思是说，很多的事情明明圣灵在内心提醒催促我们， Yang saya mau katakan adalah jelas-jelas sekali Roh Kudus selalu mengingatkan kita di dalam hati. 但我们就是没有顺服，一拖再拖。 Tapi kita tidak taat dan kita terus menunda. 这种心态，等到耶稣再来的时候，我们没有预备好。 Sikap hati seperti ini kalau Yesus datang kembali maka kita belum mempersiapkan diri. 就像我现在如果没有开始好好运动，这个的饮食的控制的话， Sama seperti hal saya kalau saat ini saya tidak diet dan juga berolahraga. 到了一点呢，我的心脏、我的血管已经来不及了。 Sampai saatnya ketika saya jantung saya, pembuluh darah saya pas saat itu sudah tidak keburu. 现在或许医学进步发达， Mungkin sekarang ini kedokteran itu sudah maju, 还可以救我们一命， masih bisa menolong kita. 但是耶稣再来的时候已经来不及了。 Tetapi kalau Yesus datang kembali, saat itu sudah tidak ada keburu lagi, tidak keburu lagi. 第四呢是持守所托， Yang keempat adalah tetap bertahan melakukan apa yang dipercayakan. 耶稣最后说：“你们要警醒。 Yesus berkata, engkau harus berjaga-jaga. ”警醒是什么意思？ Apa artinya berjaga-jaga? 一直要醒着，不可以睡觉吗？ Apakah terus harus berjaga-jaga, tidak boleh tidur? 一直要从事属灵活动，直到耶稣再来吗？ Apakah terus harus melakukan kegiatan rohani sampai Yesus datang 你 kembali? 看我们现在在聚会，在听到，
Sama seperti kita sekarang sedang persekutuan dan mendengarkan firman Tuhan. 巴不得耶稣现在来的话，看到哇，非常好，非常属灵 Ketika Yesus datang melihat kita, wah ini sangat rohani, sangat baik. 啊。那打瞌睡的就小心哦。 Lalu yang tertidur hati-hati. 是不是这个叫做预备好警醒呢？ Apakah hal ini dikatakan dengan berjaga-jaga dan mempersiapkan diri? 不是这个意思。 Bukan artinya. 这个比喻当中呢，让我们看到呢，10个童女呢领受一个任务。 Kita lihat dari perumpamaan 10 garis ini, mereka menerima satu tanggung jawab. 他们领受一个托付， Mereka ada menerima satu hal yang dipercayakan. 就是新郎来的时候呢，用点亮火把呢去迎接新郎。 Amanah yang mereka terima adalah ketika mempelai lelaki datang, mereka dengan pelita, menyalakan pelita, menyambut mempelai 啊 laki-laki. 他们等啊等啊等啊，等到累了睡着了， Mereka tunggu-tunggu sampai capek dan tertidur. 因为黑夜已深嘛，当然会睡着啊， Karena sudah tengah malam, tentu saja mereka bisa tertidur. 这不是问题， Ini bukan masalah. 只要他们预备好。 Asalkan mereka mempersiapkan dengan baik. 所以新郎来了，有人一喊，他们醒过来就预备好去迎接。 Ketika mempelai laki-laki datang teriak, lalu mereka langsung datang untuk menyambut. 所以预备好警醒呢，是做我们该做的事情。 Jadi berjaga-jaga dan mempersiapkan diri artinya adalah melakukan apa yang harus kita lakukan. 是做神呼召我们去做的事情。 Yaitu melakukan apa yang Tuhan percayakan kita untuk melakukan. 问题就来了， Masalahnya timbul. 我们知道神托付我们什么吗？ Apakah kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan? 如果我们都不知道的话， Kalau kita sama sekali tidak tahu, 我们哪来的预备呢？ bagaimana kita mempersiapkan diri? 我们每一个人，神都托付我们。 Setiap kita, Tuhan sudah memerintahkan kepada kita. 不管是5000的也好，2000的也好，1000的也好， Biarpun baik 5.000 orang, 3.000 orang, atau 2.000 orang. 那个5000的那个 talent， Baik yang dikasih talenta 5.000, 2.000, 2 talenta atau 1 talenta yang Tuhan percayakan. 我们每个人都有从神而来的所托， Setiap dari kita ada sesuatu yang Tuhan percayakan. 我们准备好了吗？ Apakah kita sudah mempersiapkan diri? 神要我们不可停止聚会， Tuhan mau kita tidak berhenti untuk beribadah. 我们是不是就不可停止聚会？ Apakah lalu kita tidak berhenti beribadah? 我们聚会完之后去吃个午餐， Setelah selesai ibadah kita pergi makan siang. 那时候耶稣来的话， Pada saat itu Yesus datang. 算警醒吗？ Apakah itu termasuk kita sudah berjaga-jaga? 算警醒， Itu termasuk berjaga-jaga. 因为我们做了神要我们做的事情。 Karena kita sudah melakukan yang Tuhan ingin kita lakukan. 所以加尔文解释什么叫做睡觉， Calvin menjelaskan apa itu tidur. 他甚至解释睡觉就是呢，基督徒呢周间呢去上班去了，周间 Dia katakan beristirahat adalah Senin ke Jumat， pada hari Senin sampai ke Jumat pada saat kita kerja di bidang sekuler kita. 呀，这就是睡觉， Itulah tidur ini. 因为是基督徒该做的啊。 Itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang Kristen. 我们除了周末要好好侍奉之外， Selain hari Minggu kita harus melayani Tuhan, 我们需要好好去工作去上班啊。 kita juga harus melakukan pekerjaan kita, tugas kita. 所以睡觉呢，等于是去工作去上班的时候。 Jadi tidur artinya adalah seperti kita pergi kerja. 所以如果耶稣再来的话呢，一样，我们是忠心的。 Jadi kalau Tuhan Yesus datang kembali, sama halnya kita tetap setia. 那奥古斯丁呢，又做了很特别的解释。 Agustin memberikan penjelasan yang lain lagi. 他说睡觉呢，就真的是睡了， Dia mengatakan tidur itu adalah benar-benar tidur. 意思是说呢是死了， Artinya adalah mati. 有没有？圣经也是说用睡来表达死嘛，哈。 Di Alkitab juga selalu melambangkan tidur dengan mati. 所以我们只有在有生之年，我们可以预备。 Dalam hal ini, hanya saat kita masih hidup, kita bisa mempersiapkan diri. 我们一离开这个的世界， Pada saat kita sudah meninggalkan dunia ini, 我们就不能预备了。 maka kita sudah tidak bisa mempersiapkan lagi. 预备好了吗？ Apakah Anda sudah mempersiapkan diri? 如果预备好了，睡了
也不用怕。 Kalau Anda sudah mempersiapkan dengan baik, biarpun tidur, tidak usah takut. 只要我们按照圣经的教导， Asalkan kita sesuai dengan pengajaran Alkitab. 过着顺服的生活，遵行上帝的旨意， Dan kita menjalani hidup yang taat kepada Tuhan. 我们就是忠心职守，预备好自己。 Kita setia melakukan tugas kita, mempersiapkan diri. 最后很快的呢，什么叫预备呢？就是要常做准备。 Lalu apa artinya mempersiapkan diri? Kita harus terus berjaga-jaga. 我们有一句话说呢，路遥知马力。 Kita ada satu perkataan bahwa perjalanan yang jauh baru mengetahui kekuatan dari seekor kuda. 日久见人心。 Dengan waktu yang lama kita tahu hati seseorang. 所以呢，重点不是呢我们过去如何， Intinya adalah bukan masa lalu itu bagaimana kita. 我过去多热心多摆上，那是过去。 Dulu bagaimana kita begitu berapi-api, bagaimana kita baiknya kita. 它重点是过程以及终点， Yang intinya adalah di dalam proses dan pada titik akhirnya. 因为准备好，它是一种的态度来的， Karena mempersiapkan itu adalah sebuah sikap. 它是一种的委身来的， Itu adalah satu kesetiaan. 它是一种的生活形态来的。 Itu adalah satu 生 gaya 活形 hidup. 态一样， Gaya hidup. 是随时活在上帝的面前。 Jadi setiap saat kita hidup di hadapan Tuhan. 求主帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 哪一条路是我们已经预备好迎接耶稣基督的再来？ Jalan yang mana yang kita sudah mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. 是清楚知道我们的救恩的确据， Ya artinya adalah dengan jelas kita mengetahui jaminan keselamatan. 是与主有美好的关系，去遵行神的旨意， Yaitu ada hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga melakukan kehendak Tuhan. 是常做这个除去这个拖延的心， Dan juga kita menghapus mental daripada suka menunda-nunda. 并且持守神所托付我们的， Dan tetap melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. 然后常常准备。 Dan kita harus berjaga-jaga. 我们有一句话说：“鹿死谁手，不到最后不晓得。” Ada perkataan, rusa mati di tangan siapa belum tahu kalau tidak sampai terakhir. Belum sampai akhir cerita ya. 以后到神那里去，可能我们每个人都会跌破眼镜。 Mungkin kita sampai mau bertemu dengan Tuhan ada yang kejatuhan kacamata dan pecah. 也是这样表达吗？ Apakah itu diungkapkan seperti itu? 跌破眼镜是这个意思吗？ Jatuh kacamatanya pecah, tidak bisa lihat, dia tidak bisa lihat dengan jelas. 这个是什么意思？ Artinya apa? 就是让你很惊讶的意思哈。 Ketika artinya adalah pada saat itu kita sangat terkesima ya, kaget terkesima. 因为你觉得该见到的人不在那里， Artinya adalah ketika engkau ingin melihat orang yang seharusnya engkau bertemu tapi tidak ada di sana. 你觉得他不应该在那里的，他却在那里， Justru yang tidak harusnya dia ada di sana ternyata ada di sana. 真的会让我们跌破眼镜。 Itu bisa membuat kita memecahkan kacamata kita. 所以我们不要像这5位愚拙的童女， Jadi kita jangan seperti kelima gadis yang bodoh ini. 还没预备好，却又睡着了。 Sudah tidak mempersiapkan dengan baik, tertidur lagi. 我们要学习像这5位聪明的童女， Kita harus belajar seperti kelima gadis bijaksana ini. 她们既然预备好，她们不自满， Mereka sudah mempersiapkan dengan baik. 让耶稣来的时候 Ketika Yesus datang kembali, 就可以去迎接。 mereka bisa siap untuk menyambut. 我们一起祷告， Mari kita berdoa. 耶稣，我们再次来到你的面前， Ya Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadapan-Mu 透过这个我们很熟悉的10个童女的比喻， melalui perumpamaan 10 gadis yang bijaksana ini. 再次让我们看到什么是预备好。 Kembali lagi kami boleh melihat apa itu mempersiapkan dengan baik. 愿主你圣灵再次的来提醒、催促我们， Kiranya Roh Kudus Engkau terus mengingatkan kami 让我们愿意来学习顺服， sehingga kami mau belajar untuk taat, 做主你要我们去做的， melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. 全然的摆上自己， Dan kami mempersembahkan diri kami 让我们预备好自己迎接主你的再来。 agar kami boleh mempersiapkan diriku menyambut kedatangan-Mu kembali. 听我们的祷告，奉靠 Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. 奉靠耶稣基督宝贵的名求， Dalam 阿 nama 门 Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin.
kasih kepada Liang牧师。现在我们要举行奉献。亲爱的天父，我们献上感恩，今天也感谢梁牧师的教导，我们怎么样警醒耶稣的所说，如何准备好来迎接耶稣的再来。上帝赐福梁牧师的侍奉与家庭，现在是奉献的时候，求主赐大家以喜乐的心来奉献，为圣工上的使用。奉主耶稣的名字，我们祷告，阿们。我们要做仆人的，仰望十字架。学习耶稣基督仆人的样式，让我们彼此顺服，也要一切被束腰。如今活着，不再是我。我们要做仆人的，仰望十字架。学习耶稣基督仆人的样式，让我们彼此顺服，也要一切被束腰。如今活着，不再是我。在主里合一，我们同心，彼此献上最美的祭。凡事谦卑，有忍耐，用爱心互相包容。在主里合一，我们同心，一起献上最美的祭。用生命彼此的联络，圣灵保守，圣灵作证，合一的心。圣灵保守，圣灵作证，合一的心。圣灵保守，圣灵作证，合一的心。祝福你们。Kami undang Penatua Kosen. "你们准备了没有？你们预备了没有？有什么分别？预备跟准备 ？Keren ya, keren ya. Lagi testing， 还有华语很高的、很深的、很里面的，怎么样？我一直讲，预备跟准备有什么分别 ？Bingung juga. Ya, saya juga pikir, ya semuanya persiapan sih kalau bahasa Indonesianya, betul nggak, Chong？ 预备准备。当然，我要来教会的时候，我就预备了要穿鞋子，要穿衣服。当时来到这个地方的时候，你准备了没有？是不是？如果我们要去天堂，我们也要预备啊！哦，对呀。如果你要去哪里啊，你一定要有预备。刚才你说你要去台湾，所以你要准备那个 visa， 对不对？那这个准备预备啊 ，benar-benar， 这个是很重要的。那么今天我们有学到很重要的一点，谢谢梁牧师。常常来，不要怕，只要信。那个 COVID 已经过了，对不对啊？上帝给我们还可以见面，那个是很好、很有意义的、很有目的的啊！感谢主，呀！今天有朋友第一次来的吗？这个我亲家的朋友，这个。请你站起来，站起来，站起来，我们欢迎你啊！
你是从哪里来的？哦，中国呀，你会讲华语了哈？啊，听得懂啊？感谢主，感谢主。我跟你讲啊，那个不是偶然的，这还是偶然的，还是进巧啊？在安做工？啊，对了，那个我的这个台湾的朋友啊，每次我讲华语的时候，他就跟我改一点啊，那很好。也这个是啊，怎么样讲？你呢？今天我会见到你，也是不是这个假的，没有的。按照刚才梁牧师讲的时候啊，是上帝主耶稣拣选你来到这边了。我这样子，你看，来，你听了，你明白哦？啊，就是上帝跟你讲话。Kasih Tuhan. Terima kasih ya kita sama Pastor Liang ya kasih kita satu pengertian yang begitu dalam. Ya, kita harus terus mempersiapkan diri kita. Saya kira itu sangat penting. Banyak sekali kita selalu menunda. Ini bicaranya apa tadi? Kolesterol, jangan tunda lagi. Ya, perutnya buncit harus banyak ya, exercise ya. Hati-hati. Tuhan kasih kita badan tubuh yang sehat, kita harus jaga dan bertanggung jawab. Amin? Ya. Lebih mengasihi Tuhan lagi. Ya. 爱我们的上帝 OK? 因为他是很爱你们的。我跟你讲，一个人会认识上帝啊，呀，他会相信上帝，那个人是很谦卑的人。你知道为什么我跟你讲很谦卑呢？你知道吗？刚才牧师讲，啊，你听好好啊，一个人如果要见上帝，要认识主耶稣，他一定要认罪人，他是一个罪人。这个很难的，我跟你讲，我有做什么错的事，不是错的事，你是罪人，不是好，不是不好，这个是说罪人。那么你要谦卑来到上帝的面前的时候，我是罪人，我需要你的什么恩典救恩，我思想你的恩典，那个有3个心。思想不是用这个了，用这个了，对不对？你会写那个华语，我思想你的恩典。有3个心在里面，明白吗？思想是用你的心了，不是用这个了。刚才我们唱歌的时候，思想你的恩典，所以这个很深的，不是很里面的，很深的。感谢主，呀！如果你会认罪悔改，我是一个罪人，那今天你就得到那个恩典，对不对？对不对？感谢主，来。我们站起来。但愿颂唱，尊贵荣耀权柄，都给我主，直到永远。但愿颂赞，尊贵荣耀权柄，都给我主。直到永远，但愿这样segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dengan segenap hati kami bisa menjalankan firman-Mu.
谢谢主耶稣，我们已经听到了你的道，帮助我们每一个人可以行你的道。Terima kasih ya Tuhan, berkati pendeta Elijah Liang, berikan dia kesehatan yang baik, berkati juga pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama angkat kedua belah tangan Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. 来，我们领受上帝的祝福，愿天父上帝的大慈爱，主耶稣的恩惠与你们同在。阿门。